Langkah peningkatan mutu perkhidmatan dan bantuan kepada rakyat, kerajaan perpaduan bertanggungjawab meluaskan asas hasil. Perimbangan ini sangat sukar tetapi terpaksa dilakukan untuk meningkatkan hasil, mengurangkan subsidi tapi tidak membebankan rakyat. Kerajaan bercadang untuk menaikkan kadar cukai perkhidmatan kepada 8% ketimbang 6% sekarang. Bermula hari ini, kadar cukai jualan dan perkhidmatan SST untuk beberapa kategori produk dan perkhidmatan meningkat kepada 8% berbanding 6% sebelum ini. SST dikuatkuasakan sejak 1 September 2018 di bawah Akta Cukai Perkhidmatan 2018 bagi menggantikan cukai barang dan perkhidmatan atau GST. Cukai jualan dikenakan ke atas produk yang dikeluarkan dan dihasilkan secara tempatan serta barangan bercukai yang diimport ke Malaysia seperti barang kosmetik, perabot, alat muzik dan tembakau. Manakala cukai perkhidmatan pula merujuk kepada cukai penggunaan yang dikenakan ke atas perkhidmatan bercukai yang disediakan dalam negara oleh penyedia perkhidmatan berdaftar yang menjalankan perniagaan mereka. Perubahan perkhidmatan bercukai sebanyak 8% ini turut diluaskan kepada beberapa sektor baru termasuk perkhidmatan pusat karaoke, perkhidmatan logistik, pembrokeran serta penaja jaminan untuk perkhidmatan selain kewangan. Tidak mahu membebankan rakyat, kerajaan mengekalkan kadar SST sebanyak 6% kepada 3 jenis perkhidmatan iaitu makanan dan minuman, telekomunikasi serta penyediaan ruang letak kenderaan. Keputusan ini nyata mengundang pelbagai reaksi serta pandangan orang ramai. Ada yang berpendapat perubahan ini dapat meraih hasil tambahan kepada negara, namun tidak kurang juga yang meluahkan kerisauan terhadap peningkatan kewangan dan kos sara hidup. Tidak dinafikan, kenaikan atau pengetepian cukai seperti SST pastinya memberi implikasi besar kepada pengguna dan ekonomi negara. Penambahbaikan dari segi pemantauan, penguatkuasaan dan peraturan wajar diberi tumpuan oleh pihak bertanggungjawab bagi meningkatkan keberkesanan serta pengutipan cukai yang lebih cekap dan adil. Itu dia sedikit perkongsian kepada anda semua tentang perbincangan kita hari ini iaitu tentang kenaikan SST daripada 6% ke 8% yang dilaksanakan hari ini 1 Mac. Jadi seperti yang saya janjikan, kita akan bersama dengan Encik Amsyari Zaril Abdul Syakur, itu Jawatankuasa Teknikal Mata katanya. Okey, baik, selamat datang. Terima kasih. Baik, tadi kita ada saksikan video yang kita kongsikan kepada semua. Tapi mungkin ramai juga yang tak memahami. Ialah sebab kita tahu GST dan SST. Tetapi kalau GST katanya 30 juta rakyat Malaysia akan terkesan. Tetapi untuk SST pula bukan semua sebenarnya. Jadi mungkin boleh kongsikan dengan kami secara mudah. Alright, bahasa mudah ni sebenarnya kenaikan ni sebenarnya pada perkhidmatan tertentu. Okey, dia ada ke dalam kategori dia ada kumpulan. Dia ada dalam jadual pertama ni, orang kata jadual pertama ni dalam peraturan cukai pendapatan, cukai perkhidmatan ada A sampai J. So adalah kategori perkhidmatan tersebut. So sebenarnya dalam 6% ke 8% tapi ada juga yang kategori yang tak dikenakan kenaikan tersebut. Yang paling ni pada makanan dan minuman. Dia masih kekal lagi 6%. Maksudnya tak adalah kesal 8%. mungkin tak ada efek pada 30 juta itulah. Lagi satu yang logistik. Logistik dulu tak ada logistik. Kerisauan kat situlah. Mungkin kerisauan kat situ logistik tu akan menaikkan harga barang. Contoh mungkin kita boleh kupaskan sikit. Logistik tu seperti barang-barang yang kita order dan dihantar ke rumah. Adakah seperti itu? Ada kemungkinan ke situ juga, tapi lebih kepada spesifik pada hantar barang bahan mentah kepada penjual. So itu mungkin sikit banyak akan bagi kesan pada peniaga lah untuk naikkan harga. Baik, di situ sebenarnya ada kesannya. Betul. Okey, tapi juga dikatakan untuk kenaikan SST ini yang dibentangkan pada bajet penting untuk menaikkan ekonomi negara. Betul. Saya tak nafikan lah yang kerajaan buat ni sebenarnya. Kita sekarang ni pendapatan negara kita mula dah menurun. Terutamanya kita orang kata petroleum, kita tak hasil petroleum, cukai ekspor kita dah mula kurang. So
kerajaan punya insentif, kita pun tahu kan bajet 2024 ni kerajaan banyak nak buat bantuan bantuan kepada rakyat, pembangunan, so perkhidmatan awam. So perkara-perkara tersebut sebenarnya untuk bantu kepada rakyat semula. So disebabkan perbelanjaan tersebut, kerajaan tetap pilih apakah insentif perlu dapat untuk pendapatan. So salah satu ni terpaksa naikkan SST ni, perkhidmatan ni 6% ke 8%. Iaitu sebanyak 2% lah. So 2% ni mungkin kalau dikatakan macam tak banyak atau ni, tapi kesan je pada peniaga, kami sebagai peniaga, jujur kami akan risau kepada logistik, maintenance, orang kata perbaikan semua tu. Itu adalah kesan yang agak relevan pada peniaga. So kalau benda tu dapat, bagi saya kalau dapat dikawal, kalau kita dapat pantau, insya-Allah harga dapat dikawal dengan baik. InsyaAllah. Jadi itu daripada mungkin sisi pandangan peniaga pada peningkatan. Betul. Jadi bila kenaikan kos, pastinya kenaikan yang charge yang dikenakan. Betul. Baik. Kalau saya ada juga membaca bahawa kesan kenaikan SST kepada kos pembelanjaan setiap keluarga, contohnya macam kalau P40 akan naik RM9, Betul. M40 RM16, T20 RM30. Lebih kurang dalam 0.3%. 0.3%. Sebenarnya kalau ikutkan, kalau kiraan yang betulnya, 8.6%, 2% betul tak? Betul. 2% kalau bagi 6%, dia 33% sebenarnya. Kenaikan sebenarnya adalah 33%. Cuma sekarang ni macam saya cakap tadilah, bagaimana kita sebagai peniaga untuk kawal kos ni adalah salah satunya kita kena pastikan kita pandai buat kos efektif. Kita kena kawal, kita pun tahu harga barang pun kita tak boleh naik macam tu je kan. So kita sebagai peniaga kita kena tahu macam mana kita nak kontrol, kawal harga kos efektif namanya. Mungkin maintenance atau repair tu kita buat sendiri atau kita tak kepada luar. Logistik tu kita fikirkan pilih yang sepatutnya. So kita sebenarnya bagi saya belah pihak kerajaan, tentu kita nak pastikan apa yang dia dapat untuk kenaikan ni 2% ni sebenarnya 3 bilion. Ya, betul. Target 3 bilion dan kita nak tahu 3 bilion ni ke mana pergi dia. Dan harap 3 bilion ni dapat bantu balik kepada rakyat lah. Dan of course lah kita nak rakyat pun pasti dapat benda tu dengan orang kata perkhidmatan awam dengan betul, bantuan dengan baik. Dan saya harap 3 bilion ni pun boleh bantu usahawan supaya usahawan dapat, orang kata tak terkesan dengan kenaikan harga ni dan dapat orang kata beri harga yang orang kata boleh semua orang membeli. InsyaAllah. Dan kalau diikutkan juga daripada satu aspek yang lain pula bahawa kalau pendapatan cukai Malaysia, bajet Malaysia ni kalau dibandingkan rendah nak berbanding dengan negara lain. Mungkin itu juga satu perkara yang perlu kita cakna dan lihat secara menyeluruh. Untuk itu sebenarnya kita kena faham tak kenapa negara lain tak ni, mungkin pendapatan negara lain tu mereka ada pendapatan tambahan. Kita sebenarnya di negara kita ni banyak fokus pada pendapatan dari cukai. Kita ada cukai langsung, cukai tidak langsung. So hendak tak nak kita kena, orang kata kena support dengan kerajaan, so bagi sokongan kerajaan dengan cukai dengan cukai. So dari cukai itu insya-Allah kita mengharapkan sekarang ni apa yang dijanjikan semua tu dapat dikotakan untuk rakyat. Baik, kalau diikutkan katanya bantuan tu contohnya nak tingkatkan prasarana untuk kesihatan, untuk pendidikan dan sebagainya, dan kita harap itu boleh dilakukan. Juga mungkin ada juga yang tertanya-tanya, kejap. Apa bezanya SST? Apa bezanya GST? Mungkin boleh terangkan bagaimana. Alright. Saya cerita pasal GST dululah. GST ni dulu kita pernah alami, sebenarnya dikenakan setiap peringkat. Dari pengeluar sampai ke pembeli kan. So setiap peringkat itu dikenakan pada nilai tambah harga barang tersebutlah. So dia kenakan GST masa tu di setiap peringkat, dan kita setiap peringkat tu tak boleh lari lah orang kata kan. Semua tu akan terkena dengan GST. Tapi di cukai perkhidmatan atau cukai jualan sebenarnya hanya dikenakan di peringkat tertentu saja. Macam cukai jualan kilang kepada pembeli. Okey, cukai jualan. Okey, cukai perkhidmatan, pada perkhidmatan yang saya kata tadi, jadual pertama dia ada jadual, ada 6 kumpulan, ada 10 kumpulan sekarang ni. Dalam setiap kumpulan tu ada perkhidmatan yang dikenakan cukai. So ada juga perkhidmatan yang tak dikena cukai. So kat situ sebenarnya yang kena tu
pada 6%. Okey, so mudahlah. Macam dulu GST setiap peringkat ada 3 jenis, 0%, exempted, 6%. Semua tu sebenarnya bagi confuse lah. Mungkin confuse pada peniaga. Ya, macam tak berapa pasti kan. Betul. Sebab ada pecahan. Betul, pecahan itu. Tapi kalau cukai jalan 5 to 10%. Kalau cukai perkhidmatan sekarang ni ada 6%, ada 8%. Okey, jadi saya rasa mungkin sekarang ramai yang lebih faham apakah SST, apakah GST, dan juga seperti tadi katanya mungkin yang akan rasa kesan lebih sedikit adalah kepada peniaga. Tapi kita pun tahu dia punya efek ataupun impak dia macam ibarat satu pusingan ya. Kalau peniaga terkesan, mungkin juga harga barangan juga untuk yang dijual kepada orang ramai atau rakyat mungkin akan naik sedikit. Jadi mungkin nasihat kepada peniaga sebenarnya. Bagi saya, peniaga kena pastikan bila kenaikan ni, kita kena pastikan, kita kena tahu first, kita kena tahu kalau kenaikan pasti kita punya kos akan ada bagi kesan lah. Bila kalau kita bagi kesan, yang kita kena tahu adalah kita sebagai peniaga kita nak kena ada untung. Bila kita nak ada untung, kita kena semak kos, kita kena semak kita punya harga semula. Kalau harga kita macam ada untung, alhamdulillah. Takut nanti harga yang kita kekal sebenarnya tak ada untung. So sebagai peniaga, semak balik kos dan semak balik anda punya accounting system, account system, post system. Sebab kalau sistem anda tak masuk 8%, pembezaan 2% tu anda yang kena tanggung. Sebagai peniaga kena tanggung. So sebagai peniaga, saya minta kalau boleh anda ambil alert, pastikan benda ni tidak salah di side anda lah. Okey. Sebab saya pasti kadang-kadang kita pun tak perasan macam okey saja kalau kita nak buat harga sama tapi kos dah meningkat sebenarnya. Betul. Kan. Dan kalau kita lihat secara menyeluruh kesan SST daripada 2%, 6% ke 8%. Kesannya kepada ekonomi negara, adakah ia akan memberi impak yang besar? Sebab saya pasti setiap pembentangan ataupun idea usulan mesti akan nampak apakah after effect-nya contohnya. Bagi saya ekonomi negara ni sebenarnya bila dapat collection tu, dapat kutipan tu, kita nak tahu dia kepada rakyat semulalah. Sebagai saya, kenaikan tetap ada kenaikan. Bila ada kenaikan, ke mana dia kembali kepada rakyat? Kalau kembali kepada rakyat, betul kepada perkhidmatan, bantu usahawan, orang kata yang boleh rakyat, orang kata tak perlu berbelanja besar kat situ, itu saya rasa ekonomi boleh bantu. Okey, semua sekarang ni kita kena pastikan kerajaan, usahawan dan pembeli, kita kena bekerjasama lah kat sini untuk membantu ekonomi. Baik. Jadi ini bukanlah satu pihak saja, sebenarnya dia kolaborasi kita bersama. Betul. So apa-apa sahaja, tak kisah kenaikan ataupun sama, betul, kita kena cakna dan tahu. Okey, dan kalau diikutkan tadi, dijangka hasil tambahan untuk SST ni dapat 2% itu, betul, katanya boleh sebanyak 3 bilion kepada negara. Tapi kita faham kegusaran rakyat adalah baik, maksudnya ia dikutip pastinya dari rakyat. Tetapi apakah objektif utama kerajaan? Adakah sekarang dalam keadaan ekonomi yang kita sangat memerlukan kenaikan ini, ataupun kita sebenarnya sedang orang kata step up? Sebab kita punya pendapatan negara nak berbanding dengan negara lain ni rendah kan, Cik Syari? Betul. Ikutkan kita, pendapatan kita masih orang kata memerlukan banyak lagi. Sebab bajet 2024 sangat tinggi. Antara yang tertinggi dalam sejarah. So, kita nak tak nak, orang kata pendapatan, kalau kita tak ada pendapatan tambahan, kita tak boleh takut kita punya belanja kita punya pembelanjaan lebih dari pendapatan kita. So nanti lagi bahayalah kat situ. Baik. So dekat sini bagi saya, kita sebagai rakyat kita kena faham kenapa kerajaan lakukan ini. Cuma kita sebagai rakyat jugalah, kita mengharapkanlah apa-apa yang dilakukan oleh kerajaan lepas ni dengan dapat yang 3 bilion tu kembali kepada rakyat, dan rakyat menanti benda tu, perkara tersebut, supaya kita orang kata tak terkesan pun sebenarnya
ada kenaikan harga 2% tersebut. Yang merisaukan adalah mungkin mereka tak faham, mereka tak begitu mengerti SST itu apa dan kenapa kena naik 2%. Dan sebenarnya saya rasa sebagai kesimpulan, hari ini saya juga seperti seorang rakyat Malaysia yang biasa, saya mengerti kenapa 2% itu dinaikkan dan juga siapa ataupun apa yang terkesan melalui kenaikan itu. Dan terima kasihlah Cik Amsyar.